kita akan ziarah di kawasan permakaman orang-orang Islam, ya, Pusara Abadi atau Pusara Aman, di mana kalau ikut daripada tertib ziarah yang diberikan, ya, Ustaz Yusof ni, nama-nama insya-Allah yang akan kita, atau makam yang akan kita ziarah ni adalah Wali Allah Habib Abdullah Barum, Said Abdullah bin Syekh Bulfaqih, Syekh Fadullah, Syekh Muhammad Al-Suhaimi, dan Said Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Ini 4, ya. Dan satu lagi saya kurang pasti Keramat Batu Lapan ni, sebab asal Keramat Batu Lapan ni dia di kawasan Bukit Timah, tapi dah dipindahkan. Keramat tersebut sekarang kalau tapak dia tu di dalam hutan, tapi dah dikata pindah. Saya tak pasti, itu kena tanya Ustaz Yusof nanti lah. Jadi inilah, ya, insyaAllah di kawasan yang namanya Lim Cukang, ya, benar-benar di kawasan barat. Dan dari situ untuk keluar ke Johor, kalau mengikut laluan second link atau laluan di barat, itu cukup dekat sekali lah, ya. Jadi dari situ nanti baru bas langsung ke immigration dan balik ke Johor, ya, InsyaAllah. Jadi saya rasa sekarang dia nak istirahat, dia dah penat, malah tadi berjalan turun naik bas, bolehlah istirahat dulu, ya, berehat sebentar. Ya, perjalanan ni agak lama sikit lah, ya. Terima kasih. Atas tanah Babak 1973. Ni kawasan Marine Parade lah. Kalau ada yang family tinggal Marine Parade, Marine Crescent, ni kawasan dia. Jadi rumah-rumah kanan ni dulu rumah-rumah tepi laut dah. Laut tambak. Ini sekarang kita nak masuk highway, expressway. Laut dia tampak dia baru. Geylang Serai tak jauh sebenarnya dari sini. Sebelah kanan sana, betul. Dia kena jalan ke arah ke kanan atau ke sekarang belakang. Sini laut. Ini dulu laut. Kejap lagi kita nampak lah. Memang kita nampak laut nanti. Okey, kita nak masuk terowong laut. Terowong ni panjang, atas kita lalu bawah laut, atas laut. Ya. Panjang terowong laut ni. Bawah laut ni. Berapa panjang terowong ni? 5 kilometer. Tu 5 kilometer. Ya, atas kita ni laut dia. Ya. Dia timbus dulu. Dah timbus. Dah timbun, dah tambah. Itu baru dia korek lagi. Baru dah dibuat. 5 kilometer terowong ni. Tasi semua ditanam pokok taman, ya. Nanti di depan kita akan turun. Terowong ni akan seperti menurun lah. Menurun sedikit. Itu atas adalah muara sungai. Itu betul-betul atas adalah air laut. Kalau sekarang ni dah tanah, dah ni semua ni ke atas kita ni berupa taman, ya. Kawasan yang akan dibuka semua taman lagi. Jadi banyak pepohonan lah ke atas ni. Tapi dia percaya ke arah lain awal tu. Dia fikir buat apa
Dan apa dia boleh buat untuk dapatkan jasa akhirat, dia bagi tanah untuk buat masjid. Tapi inilah masjid pahala ini. Ya. Kemudian ya. Apa? Kasih apa? Habib Muhammad Salim Al-Atas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Muhammad bin Abdullah Al-Suhaimi Ni lahir di Pahang Street, dekat istana Kampung Gelang, Singapura tahun 1886. 1886 dia. Ya. Asal usul keluarganya adalah berketurunan dari Bani Al-Syaibani yang berasal daripada Hadramaut, Yaman. Nasabnya bersambung terus ke Rasulullah SAW melalui saudara Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ayahnya Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Suhaimi merupakan seorang wali Allah yang terkenal di Indonesia. Ulama yang turut digelar dengan panggilan Kiai Agung ini lahir pada tahun 1841 dan wafat 1925. Ibunya pula bernama Nyai Kaniyah binti Kiai Abdul Rahim. Jadi ayah beliau tu Syekh Muhammad Suhaimi itulah guru kepada Ustaz Asy'ari, Abuya Asy'ari Al-Arkam. Syekh Muhammad Suhaimi tu ayahnya lah kan ni. Ayahnya Syekh Muhammad Suhaimi tu ialah guru mursyid secara rohani kepada Abuya Asy'ari. Ya, Al-Arkam kan. Jadi ayahnya tu meninggal di Kelang, Selangor. Kuburnya di perkumpulan Simpang 5. Kita pernah sejarah dia kan, tapi Selangor tu dalam satu bangunan besar yang misalnya terbelah dua kan, terbelah atas tu. Itulah ayahnya, Syekh Muhammad As-Suhaimi, seorang wali Allah yang ternyata karamahnya tu. Syekh Fadullah ni mula mendapat pendidikan asal daripada bapanya, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Suhaimi, sebelum berhijrah ke Wonosobo dan seterusnya ke kampung Kali Beber pada usianya 12 tahun. Ketika di Indonesia, Syekh memasuki pondok Cintian Purworejo selama 6 bulan. Selain daripada itu, beliau turut menuntut ilmu di Pulau Jawa selama 2 tahun. Seterusnya, Syekh pulang ke Singapura menyambung pengajian dengan ayahandanya sebelum berangkat pula ke Mekah dan Madinah untuk mendalami ilmu agama. Kemudiannya, beliau menyambung pengajian ke Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1911. Antara guru beliau yang diketahui adalah Syekh Muhammad Abdullah, ayahnya, Hayati, Kiai Haji Ilham, dan Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Kampung Haji Basarah Street. Ketika di Mesir, beliau mula mentadbir syarikat Ittihadiyah dan matbaah Ittihad. Di samping itu, Syekh turut menjadi pengarang bagi majalah Al-Ittihad dan karyanya yang pertama berjudul Pelajaran Tauhid pada tahun 1914. Berikut merupakan perjalanan dia sehingga wafat. 1914 pulang ke Singapura, dilantik sebagai guru di Madrasah Al-Saghaf Al-Arabiyah. Kemudian berhijrah ke Jawa Tengah dan membuka sekolah Arab bernama Darul Ma'arif Banjarnegara. Kemudian yang ketiga, mengajar Al-Quran di Masjid Banjarnegara dan di rumahnya sendiri di Desa Binorong. 1919 berhijrah ke Garut, Bandung, Jawa Barat dan menguruskan sebuah pusat pendidikan Al-Hidayah dan Madrasah Al-Hidayah. 1925 pulang ke Singapura. Kemudian menjadi imam dan khatib di Masjid Ma'ruf, Clyde Street serta Azri Majlis Musyawarah Jabatan Agama Islam Johor. 1931 mengasaskan kuliah Al-Atas di Johor Bahru atas dorongan Habib Hasan Ahmad Al-Atas yang berjarah makam semalam di Johor Bahru tu, di Imam Mudia. 1936 mengasaskan Madrasah Al-Ma'arif Islamiyah di Singapura. Tahun 1937 membuka kuliah Al-Firdaus di Singapura. Namun terhenti pada tahun 42 akibat perang Jepun. Tahun 46
Beliau menjadi mudir di Mahat Muhammadi Kota Baru sehingga 1947 dan 1955 dilantik sebagai mudir kuliah Al-Lughah di Pekan Pahang. Oh, banyak jasanya. Satu dunia dia pusing. Yang Indonesia, Singapura, Johor, Pahang, Kelantan. Antara anak murid beliau Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat Kelantan, Datuk Yusof Zaki Yaakob pengarang kitab, pengarang pengasuh tu, Puan Guru Hajah Cik Salamah Kubang Pasu, Berhin Datuk Seri Maharaja Datuk Seri Utama Haji Ismail Mufti Brunei. Itu anak-anak murid dia. Selain jasanya yang besar dalam bidang pendidikan di Malaysia, Syekh juga terlibat secara langsung dalam politik tanah air. Di antara jasanya lah dia ialah pengasas PAS Singapura. Syekh Fadullah Suhaimi meninggal dunia tahun 1964 dalam usia 78 tahun. Inilah makam beliau. BRUM, Brum. Dikatakan antara karomah beliau, barakahnya beliau ni, khamatnya beliau ni, ketika masuk ke kedai-kedai orang bukan Islam, terus dia punya rezeki tu melimpah ruah. Dia kata macam Habib Nur, macam Syekh Abdullah Fahim ni kan di Pulau Pinang ni. Dia masuk kedai dia keluar je dengan keadaan dia macam orang kata macam kurang siuman tu. Tapi kedai tu melimpah ruah hasil je kan. Jadi orang-orang bukan Islam pun percaya pada karomahnya Habib Nur ni. Antara yang dikata orang-orang yang sebut-sebut kata kami menyisir untung ni ada 3 kedai. Satu kata dia Zam-Zam Restoran. Dia kata saya masa sini. Mutabak tu Zam-Zam Mutabak Restoran. Betul. Kemudian teh cap pokok kelapa. Bahagian petah ni antara kedai-kedai yang disebut kata ketika wali ni masuk kedai mereka karamah ya. Kemudian termasuklah satu kedai orang bukan Islam, Utamaram apa tu. Dia pun sama juga kata bila dia masuk ke kedai orang tu pun sama barakah. Ni kedai Cina apa dia? Chai Chi. Pun sama juga. Dia pun kata betul. Banyak kata memang karamah dia nyata tu memang bahagian itulah, bahagian banyak. Makam Habib Abdullah bin Syekh Al-Faqih. Beliau antara tenaga pengajar yang terawal yang banyak memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam bangunan imam madrasah di Al-Junaid Al-Islamiyah sebagai pusat institusi Islam yang terkemuka di rantau Asia Tenggara. Bumikan di sini 16 jasad yang tidak dikenali, dipindahkan dari tanah perkuburan Islam Bidadari pada 2002 hingga 2003. Ya. Kawasan perkuburan di sini adalah perkuburan yang dipindahkan dari tanah perkuburan Bidadari dan dibawa ke sini. Ada yang dikenali, ada juga yang tidak dikenali. Dan satu liang ni kongsi 10 ke 16 jasad ya. Jadi kawasan Singapura ni memang tanahnya terhad. Jadi mana yang dah 15 tahun ke atas dia akan korek balik dan tanam tepat di sini. Di mana kawasan sebelum ni itu kawasan Perkuburan Bidadari tu dia nak buat pembangunan. Jadi caranya dikorek semula kubur tu dan ditanam semula di sini. Mana yang dikenali, dikenalilah. Mana tak dikenali, tanam sekali ingat 16 jasad. Kita sedekah Fatihah pada semua. Takut mati, mati. Berani mati, mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja, mati. Rakyat pun mati. Kullu nafsi zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka carilah bekalan sebelum mati. Wallahu a'lam.